أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين الكربين وإلى سادتنا أبي بكر عمر عثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح العلماء والمصنفين والشهداء والصالحين وإلى شيخنا مشايخنا وإلى صاحب الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ففهمناها سليمان وكلا أتينا علما وحكما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن الطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أكرمنا بالفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل بحق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة لنا من لسان يفقه قولنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kata muallif rahimahullah ta'ala, kita sambung balik perbincangan kita yang dulu bahwasanya membicarakan qiraah ataupun bacaan Al-Quran, iaitu sampai ataupun tak sampai kepada si mayat. Kemudian kata Imam Qurtubi, sampai bacaan kita. Orang yang baca dapat pahala, orang yang mendengar dapat pahala, dan mayat pun dapat pahala. Dan dihubungkan dia pahalanya, yakni dan disampaikan akan dia, akan mayat tadi ni, oleh akan dia, akan itu bacaan, oleh pahalanya barang yang dihadiahkan kepadanya, kepada mayat daripada qiraah itu. Mana dihubungkan, mana disampaikan. Mana sampai pahalanya pahala orang baca tadi ni. Barang yang dihadiahkan kepadanya, kepada mayat. Jadi kita baca Quran, kemudian kita hadiahkan kepada si mati, sampai daripada qiraah itu, makna daripada bacaan Quran tu. Tak kira lah qiraah apa, bacaan Quran ke, kita hadiah zikir ke, kita hadiah selawat kita hadiah kat dia ke, kepada si mayat tadi, si mati, maka sampai. Dan jika tiada ia dengar sekalipun, walaupun mayat tu tak dengar sekalipun, kita duduk jauh tu, kita hadiah, sampai. Seperti sedekah, dia duduk dengar sedekah kan, tu. Dan doa, walaupun kita berdoa duduk jauh, sampai, mudah-mudahan sampai kepada si mati. Jadi sebab tu kita yang hidup ni kena banyak-banyaklah ingat kepada mereka yang telah pergi. Mana ayah kita, mak kita, tok wan kita, tok kita ke, cik kita, tak kira siapa. Di kalangan adik-beradik kita, keluarga kita.
kita hadiahkan bacaan-bacaan Qul Huwallah ke, tak kira lah Fatihah ke, kita hadiah kepada mereka. Kerana itulah keutamaan perbelanjaan yang mereka nak di alam sana. Mereka tak mau dah duit, pergi letak duit atas kubur, tak mau. Ngerti? Tu. Dulu-dulu ni orang buat apa? Hidup lepas ayam atas kubur. Orang kata buat nazar. Mereka bernazar apalah. Ni nak putus ubat ni. Ayam tu duk balas kat orang kampung. Adalah hak geng-geng tu. Mereka kata kalau hang niat, kata kalau lega, aku nak pergi lepas ayam di kubur begian-begian ni. Kan? Dululah. Di tempat saya tu dia ada kubur orang besar lah. Nama dia Tok Bandar dulu ni. Syah Bandar. Kan? Jadi, apa-apa sakit ke apa ke, mereka kata kalau lega sakit ni, nak pi lepas ayam. Lepas ayam hidup lah. Tu dulu beli ayam daging, pi lepas sekor tu. Sat lagi hilang. Orang balik, mereka pun pi balas ayam tu, sembelih. Pangah. Tu. Baik. Jadi itu tak jadi buat macam tu. Maknanya orang mati ni dia nak apa? Dia nak doa, dia nak bacaan-bacaan, qiraah Quran, zikir ke, kita hadiah. Selawat ke kita hadiah kepada mereka. Dan adalah Hasan Basri berkata, barang siapa masuk di dalam kubur, mana masuk di kawasan perkuburan. Bukan masuk duduk dalam sekali orang mati dalam kubur tu. Mana masuk dalam kawasan perkuburan. Tu. Maka dibacanya, bila dia masuk kawasan perkuburan, kita masuk itu kawasan tu kita baca. Baca apa? Allahumma rabbi hazil ajsad al-baliyati. Allahumma rabbi hazil ajsadil baliyati wal izamin nakhirati allati kharajat minad dunya wahya bika mu'minatun. Allahumma adkhil alaiha ruhan min indika wa salaman minni. Jadi siapa-siapa yang baca yang ni, maknanya ya Allah, Tuhan bagi ini jasad, Tuhan bagi ini tubuh al-baliyah yang kena coba, tubuh yang kena bala. Wal izamin nakhirah, hi Tuhan bagi ini tulang yang telah reput. Allati kharajat minad dunya, yang mana jasad dan tulang tadi ni telah keluar daripada dunia. Wahya bika, padahal ia tulang dan jasad tadi ni berada dengan engkau. Mukminatun, sebagai jaminan. Mana dia ni tulang dengan jasad ni, engkaulah sebagai jaminan, engkaulah sebagai penebus, engkaulah sebagai penyelamat. Tu selamat bagi jasad, selamat bagi tulang-tulang tadi. Lalu kita berdoa, Allahumma, ya Allah, adkhil alaiha, engkau masuklah ke atasnya, engkau permasuklah ke atasnya, ke atas jasad dan tulang tadi ni ruhan, akan ruh min indika, ruh yang ada di sisi engkau. Mana ruh tu milik Allah. Kan? Kuli ruh min amri rabbik. Kuli ruh yas'alunaka 'anir ruh. Bertanya mereka itu akan engkau hai Muhammad, 'anir ruh, mengenai ruh. Maka kamu jawab, kuli ruh min amri rabbik. Katakan olehmu, bermula roh itu adalah urusan daripada Tuhan engkau. Tu. Jadi ni roh yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang duk jaga roh kita. Tu. Wasalaman minni, dan sejahteralah daripada ujian. Dan sejahtera ia roh daripada ujian.
Jadi siapa-siapa yang baca yang ni. Nah, nescaya di surat baginya, bagi orang yang baca tadi. Nah, nescaya di surat baginya, dengan sebilang-bilang hasanat. Mana dengan sebanyak-banyak kebaikan. Mana sebilang-bilang hasanat mana? Dia ada sambung min laduni Adam. Min laduni Adam ila an taqumas sa'ah. Maknanya semenjak daripada Nabi Adam alaihi salam, sebanyak makna manusia tu hinggalah sampai hari kiamat. Banyak mana manusia, banyak itulah kebaikan yang akan diberi kepada ahli kubur tadi. Tu. Mana kita doa untuk ahli kubur. Tu kebaikan tu dapat. Orang baca pun dapat, ahli kubur tu pun dapat. Baca yang ni. Tu. Mana akan dapat kebaikan sebilang-bilang, maknanya sebanyak-banyak kebaikan min laduni Adam ila antaku mas'ah. Maknanya bermula daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah kepada orang yang terakhir hari kiamat. Sebilang banyak mana anak Adam, maka banyak itulah kebaikan yang akan diberi kepada orang yang membaca dan juga ahli kubur. Itu kita doa kepada mereka. Itu masuk ke kawasan kubur, doa. Tu. Mudah-mudahan dengan doa tadi, maka selamat ahli kubur daripada fitnah, daripada ujian. Daripada ujian tadi. Tu. Maknanya kita orang yang ambil berat. Tu. Maknanya kita ada hubungan ukhuwah, kasih sayang dengan mereka yang telah pergi meninggalkan kita. Jangan kita kata mereka mati biar habis, kan? Kita hidup ni biar habis, mereka mati biar habis. Tu tak jadi orang lagu tu. Maknanya dia ingat mati itulah dah tak ada dah. Hubungan dia dengan orang mati tak ada dah. Padahal orang mati, dia ada hubungan dengan orang hidup. Masih ada hubungan. Tu. Jangan duk anggap kata dah mati tak mau, tak biar api mereka. Tak peduli apa. Sebab itulah baca Quran, hadiah zikir, tahlil dan sebagainya, selawat dan doa tadi kita hadiah kepada orang yang mati tadi. Itulah sebagai perhubungan kita dengan mereka tak putus. Masih lagi kita menghantar derma-derma kita. Kan? Hantar derma untuk mereka. Tu. Kita sedekah, kan? Buat sedekah, buat wakaf dan sebagainya. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dan sanya telah muafakatlah segala ulama. Maknanya telah setujulah oleh segala ulama. Setuju apa? Muafakat atas sampai pahala sedekah bagi orang mati. Mana setuju segala ulama. Mereka puak tu yang kata tak sampai lah, apalah macam-macam. Kan? Tu kata Imam Qurtubi telah muafakat. Telah muafakatlah oleh segala ulama atas sampai pahala sedekah bagi orang mati. Maknanya kita hadiah pahala. Pahala sedekah, kita sedekah. Kita kata aku hadiahkan pahala sedekah ni untuk ibu ayahku, untuk tok nenek aku, untuk keturunan aku. Kan? Tu. Maknanya pahala tu dapat kat mereka, dapat juga kat kita. Jangan duk kata mereka yang dapat, kita rugi ya. Kita duk sedekah dapat kat mereka, kat kita tak dapat. Maknanya setiap orang yang buat tu dapat. Tu. Lagi pula dapat kepada mereka, kita hadiah kepada mereka. Hak si mati tadi. Maka demikian pula perkataan pada membaca Quran. Macam itulah juga. Maka demikian pula, maka seperti itulah juga. Macam itulah juga. Perkataan pada membaca Quran.
Mana ulama duk sebut pada baca Quran ni sampai pahala. Dan doa, kita berdoa pun minta Allah Taala selamatkan mereka, amankan mereka. Nah, tu amankan mereka yang berada di alam barzah sana. Sampai doa kita. Kepada ibu ayah kita, tok nenek kita sampai, adik-beradik kita. Dan istighfar. Kalau kita istighfar sampai. Nah, kita minta ampun kepada Allah, ya Allah, ampunlah kedua bapa aku ya Allah. Tu. Nah, sampai pahala istighfar tu sampai kepada mereka. Mudah-mudahan dengan kita minta ampun tadi Allah Taala selamatkan mereka, bebaskan mereka daripada duka cita, daripada azab. Tu. Dan mengkuatkan sampai pahala tadi ni. Dan mengkuatkan, maknanya jadi sebagai bukti kuat kata sampai pahala kepada si mati ni oleh sabda Nabi SAW. Mana sabda Nabi SAW inilah sebagai hujah, sebagai bukti kata sampai pahala. Tu. Mana Nabi sebut dalam hadis dia, mal mayyitu, ada ma di depan, ma al mayyitu, mal mayyitu fi qabrihi, kal ghariqi al mutaghawwisi min taghin wausa fayantaziru da'watan talhaqahu min abihi au min akhihi au sadiqi lahu fa iza lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa inna hadaya al ihya lil amwati ad-du'a'u wal istighfaru. Tu. Mana inilah sebagai bukti, hadis sebagai hujah yang kata sampai pahala kepada orang mati. Ni duk kata tak sampai, Nabi tak buat macam-macam. Kan? Kalau kita duk dengar lah YouTube ke, jenuh pening kepala kita. Sebab tu jangan duk mengaji dengan YouTube. Ngerti? Tu. Jangan duk mengaji dengan YouTube, pasang YouTube, dia tak payah pergi masjid dah lah ni. Kan? Anak mengaji pelajaran apa semua ada. Kan? Dia tahu buka YouTube, duk dengar di rumah lah. Ada orang pesen tu. Tapi kita kata kat dia berapa hari nak boleh dengar lagu tu. Mula-mula dia buka YouTube dengar lah. Lala sekali dia tengok cerita Cina. Kan? Mula-mula dia dengar lu mengaji. Lala sekali dia buka YouTube tengok cerita Cina. Tu. Cerita Jepun, Korea ke apa ke. Lama-lama kita tak mengaji gitu. Tu bukan tak boleh, boleh. Tapi mana duduk dalam majlis tu lebih aula, lebih afdal. Lebih elok. Kerana beramal dengan hadis Nabi SAW. Kan? Di mana orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat-malaikat mari menghamparkan sayap dia, duduk di atas sayap malaikat. Malaikat kumun, malaikat memenuhi kiri kanan depan belakang, mengucap tasbih, minta ampun kepada Allah terhadap orang yang hadir kepada majlis ilmu tu. Oh, begitu besarnya, hebatnya orang yang duduk dalam majlis tadi. Tak supalah duduk dengan YouTube tu boleh pahala dengar tu je. Mana dia tak panggil majlis. Tu. Baik. Jadi ini di antara bukti dalil yang kata sampai doa kita, istighfar kita terhadap si mati sampai. Bila sampai, mudah-mudahan dengan doa kita, dengan istighfar kita, kan? Maka amanlah dia di sana, ringanlah dia di sana, selamatlah dia di sana. Tu dengan zikir, sebab itulah, kan? Buat tahlil, buat kenuri, buat tahlil, tak ada masalah. Nanti ada jadi penimba. Ni tak boleh, ni bukan maknanya salah lah, haram lah, buat kenuri tahlil. Kita nak minta tolong orang. Ngerti? Kita nak minta tolong orang.
Mari baca qul huwallah. Mari duk berzikir la ilaha illallah. Baca ayat-ayat Quran. Kita nak minta tolong orang. Kan? Tak upah duit pun tak apa dah. Makan pun cukup dah. Tu kira orang boleh main tu, kira murah hati tu. Kau ambil masa mereka. Jadi kita buat makan. Maknanya buat kenduri, bagi mereka makan. Mereka tolong baca. Maknanya sama-sama. Tak ada masalah apa. Yang nak buat payah. Oi, tak boleh lah. Nah, macam-macam lah. Jamu api neraka lah. Oi, dahsyat pok-pok ni. Kan? Hak pok-pok menentang ni lah. Orang pun jadi takut habis. Nak buat tak mau buat. Nak buat tak mau buat. Kan? Jadi takut. Dengan pok-pok ni. Jadi ini di antara bukti. Buat je. Kan? Tu. Kalau ada modal lah. Nanti. Selepas daripada urusan-urusan yang bersangkut dengan mayat tadi. Kan? Tajihizkan dia. Lepas daripada bayar hutang dia. Kan? Lepas daripada tolak maknanya upah haji dia dan sebagainya. Hak fidyah dan sebagainya. Bersangkut dengan dia. Clear semua tu. Lebih. Nak buat kenduri, buat lah. Tu. Buat. Tak ada masalah. Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Faraid. Lepas-lepas faraid. Anak-anak kata, tak apa, kita buat keluar seorang 200-300. Kita buat kenduri kat mak ayah kita. Kan? Takkan tak mau buat. Buat. Tak ada masalah. Tu. Baik. Bermula orang yang mati. Tu makna dia. Bermula orang yang mati di dalam kubur. Orang yang duduk dalam kubur tu. Nak tahu masuk dulu lah. Kan? Seperti orang karam. Seperti mana orang yang lemah. Orang duduk dalam kubur tu macam orang lemah. Yang sangat kesusahan. Lemah susah tak? Siksa. Maknanya yang sangat kesusahan, maknanya yang sangat siksa. Sakit. Nak tahu try lemah dulu. Tak tahu masuk dalam kubur lagi. Pergi terjun lombong dulu. Nak tengok lemah tak mana. Kan? Itu yang kena tolong pada ahli kubur ni. Orang-orang dalam kubur ni. Ni orang pergi ziarah kubur. Syirik selalu. Mudah ya hukuman syirik. Kan? Orang pergi ziarah kubur. Nak pula pergi ziarah makam-makam awliya syirik. Nah. Tu. Mudah ya hukum syirik. Mana dia duk menghukumkan orang jadi kafir ni mudah sangat bagi dia. Tu. Sebab tu bahaya. Nah. Orang duk bertawassul ke, istighasah ke, apa ke, nah, buat cara yang dibenarkan. Tak ada masalah. Ni tak cepat-cepat hukum. Syirik dan syirik itu. Lepas tu buat gelaran pula penyembah kubur. Jadi Allahu Akbar. Sedap dia gelar penyembah kubur. Siapa duk sembah kubur? Memberi gelaran lagu tu salah dah. Mentuduh. Maknanya mentuduh suatu benda orang yang tak buat. Orang tak sembah kubur. Ada kata ni golongan penyembah kubur. Sedap. Tuduh lagu tu bertanggungjawab lah. Maknanya mu telah mereka satu fitnah. Mu telah buka satu fitnah. Buat fitnah. Tuduh orang sembah kubur. Sembah kubur macam lain. Ni orang gila baca, buat tahlil, buat zikir, baca ayat-ayat Quran. Kan? Tu. Berdoa. Untuk si mati, si ahli kubur tadi. Tu. Ada hubungan dengan dia. Tak nak masalah apa. Ni tak. Dia kira penyembah kubur lah. Macam-macam lah istilah. Ikut suka teradak dia nak hantam kita. Baik. Kata dia, bermula orang yang mati di dalam kuburnya. Orang yang duduk dalam kubur tu. Mati, lepas tu dia duduk dalam kubur dia tu. Seperti orang karam. Seperti orang lemah. Yang sangat kesusahan, yang sangat sakit. Yang sangat lemah. Susah. Tu. Maka menanti akan doa. Maka menanti ia. Akan doa yang dihubungkan akan dia. Dia duk tunggu-tunggu mana doa nak sampai kat dia ni. Doa minta supaya dia diselamatkan.
supaya sampai pahala kepada dia, pahala zikir, pahala bacaan Quran dan sebagainya. Dia duk tunggu doa-doa daripada anak-anak, kan, daripada kawan-kawan, daripada anak-anak duk tunggu, pada jiran-jiran, kawan-kawan, adik-beradik, duk tunggu doa. Menanti akan doa yang dihubungkan, yang disampaikan akan dia. Maknanya duk tunggu doa yang akan disampaikan. Doa yang dihubungkan makna doa yang akan disampaikan akan dia. Duk tunggu doa mana nak sampai kat dia ni. Duk tunggu siapa ni nak sampaikan doa ni. Nak beri pertolongan melalui doa ni, siapa dia? Duk tunggu. Nak selamat dia tu. Mana doa tadi ni, doa yang disampaikan tu daripada bapaknya. Tu daripada bapak ayah dia ke. Dan daripada saudaranya, daripada adik-beradik dia ke. Saudara kandung dia, kan. Atau daripada sadiq baginya, ataupun daripada kawan. Doa kawan-kawan. Tu. Baginya, bagi mayat tadi, bagi si mati ahli kubur tadi ni. Orang dalam kesusahan tu. Maka apabila menghubungkan dia, mayat, maka apabila sampai doa tadi ni, akan mayat tu, bila sampai doa tu kepada dia, Allah Ta'ala awak mari doa tu sampai kepada dia, dengan syarat orang berdoa tadi pun kena molek lah, ngerti? Orang doa tu akidah pun betul, ngerti? Bacaan dia pun betul. Doa tadi ni, tu. Ni doa pun tak betul, lepas tu mengaji pa pun tak, duk amin, amin, duk doa. Kan? Apa sekarang pun tak tahu, mana hadah pun tak reti lagi, duk berdoa. Kan? Jadi, nak doa tu, syarat orang nak berdoa tu, kena reti lah syarat-syarat dia. Syarat berdoa pula di situ. Baru nak sampai. Tu. Baik. Maka apabila sampai menghubungkan, maka apabila sampaikan doa tu, mayat akan dihubungkan doa tu kepada dia, kepada mayat, adalah terlebih kasih kepadanya. Dia cukup seronok. Mayat hak duduk dalam kubur cukup seronok bila sampai doa kepada dia. Nabi sebut. Mayat tu seronok. Tu. Seronok tu setara mana? Yang kata terlebih kasih, terlebih seronok, terlebih gembira tu setara mana? Tu. Daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Maknanya, terlebih seronok daripada dunia dan isinya, isi dunia ni. Daripada segala hadiah orang yang hidup. Maknanya, kalau dia dapat, orang hak mati tadi, kalau dia dapat satu dunia, harta benda, dan barang yang ada dalam dunia, tak kira lah mah ke perak ke intan, belian ke apa benda, hak barang berharga, nak dibandingkan dengan doa tu dia terlebih seronok, lebih kasih lagi. Tu. Satu doa tu dia terlebih kasih daripada dia dapat barang seisi dunia ni. Kenapa? Barang nak buat apa? Barang tu nak buat apa? Kalau letak di dia, dia mati dah. Kita korek-korek, letak masuk dalam kubur dia. Kan? Dia nak buat apa? Hal letak lah mah 100 kilo pun dia nak buat apa? Tu. Maknanya nak banding dengan satu doa tu terlebih dia suka, terlebih dia kasih. Orang dalam kubur tadi. Terlebih dia suka, terlebih dia kasih. Terlebih suka, terlebih kasih tadi ni. Daripada segala hadiah orang yang hidup. Tu. Bagi orang yang mati. Tu. Daripada terlebih kasih daripada segala hadiah orang yang hidup. Bagi orang yang mati itu doa dan istighfar. Tu. Maknanya orang mati ni dia nak doa dan istighfar je. Makna tak kira lah. Doa, istighfar untuk dia. Minta, ya Allah, Allah maghfirlil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Tu.
Sebab tu sebelum sembahyang subuh, kita bangun sembahyang, kita buat sunat. Sebelum kita sembahyang subuh, kita baca yang tu sebanyak mana yang boleh. Kan? Minta doa, Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Banyak mana orang mukmin ada dalam dunia ni. Sebab tu bila kita doa kepada seorang tanpa disedari dia tak tahu kata kita berdoa dekat dia, maka malaikatlah yang mula akan mengaminkan, akan membawa doa kita. Malaikatlah yang mula-mula akan bawa doa kita. Mana? Malaikat akan menjadi saksi. Dia akan tukar dokumen. Maknanya untuk kebaikan kita. Malaikat akan bawa doa kita. Sebab tu besar kita doa untuk orang mukmin dan orang Islam. Sama ada tak kira hidup ke mati ke. Kemudian kebaikan-kebaikan tu sebanyak mana bilangan manusia masih hidup, telah mati orang mukmin tadi, maka dia akan kembali kebaikan tu kepada kita. Itu kelebihan dia. Orang berdoa pun dapat, orang di dalam sana pun dapat. Baik. Jadi orang hak mati ni duk tunggu apa? Doa dan istighfar. Meminta ampun kepada Allah. Tu. Kan? Sebab tu doa mayat-mayat lah. Tu. Allahumma ighfir lahu. Kita doa. Tu. Apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kita doa yang tu, minta bagi Allah Ta'ala ampun bagi dia. Dan minta Allah Ta'ala kasihan belah kepada dia. Minta Allah Ta'ala maafkan segala kesalahan-kesalahan dia. Tu. Allah. Allah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha asyhadu an la asyhadu an la la haula wala quwwata illa billah. La haula wala la haula wala la haula wala Allahu akbar. La ilaha illallah rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa syaraf wa darajat rafi'ah wa husna qaba Muhammad alladhi wa innaka la. Baik. Jadi sebab tu kalau siapa-siapa nak anak dia berdoa dekat dia,
masalah ni kita berdoa kat ibu ayah kita. Kan? Maknanya esok anak kita berdoa kat kita. Kalau kita pun tak berdoa kat mak ayah kita buat tak tahu ya. Mak ayah kita mati dah, kita pun tak berdoa. Maknanya tak ada buat hadiah. Qiraah bacaan-bacaan, zikir-zikir tahlil tadi ni. Untuk dia, esok anak kita pun tak peduli kat kita lagu tu. Buat tak tahu itu. Nanti. Macam mana dia tengok kita duk kekah harta hak chair dia pun esok buat tak tahu itu kat kita. Sebab tu dia akan turut. Sebab tu kita kena tunjuk contoh yang baik. Ni kita kena ingat kepada ayah, kepada mak. Bayangkan ayah kita. Kalau tak ada ayah kita, tak ada kita. Tak ada ayah kita, tak ada kita. Besar. Dialah membawa benih. Kita ni maknanya daripada dia, benih dia. Macam mana kita tak ingat benih dia? Dia mati kita buat tak tahu. Ya. Tak ada duk hadiah apa. Tu sebab tu dia menunggu doa-doa kita, dia tunggu doa kita, anak-anak dia, adik-beradik dia ni, anak dia. Baik. Dan hikayat daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu. Cerita daripada Hasan Basri bahawasanya seorang perempuan adalah ia perempuan tadi disiksa di dalam kuburnya. Seorang perempuan tu dah mati. Bila mati dia disiksa dalam kubur dia. Dan tiap-tiap manusia melihat akan dia yang demikian itu. Tu. Di dalam tidurnya. Semua manusia tengok. Tengok kata dia ni kena siksa dalam mimpi. Tu kata dan tiap-tiap manusia yang hidup ni, orang dalam kampung tu lah, orang tempat tu, melihat akan dia, yakni melihat akan dia akan itu perempuan yang demikian itu, yakni disiksa. Mana manusia ni semua tengok kata perempuan tu disiksa. Tengok di mana? Di dalam tidurnya, tidur tiap-tiap manusia tadi. Kembali domeh tu. Dalam tidurnya, tidur tiap-tiap manusia. Manusia dia tidur, lepas tu dia mimpi tengok kata perempuan tu kena siksa. Seorang perempuan tu kena siksa. Kemudian maka dilihat orang. Kemudian lepas pada tu, lepas dah duk mimpi, duk tengok perempuan tu kena siksa. Kemudian ni maknanya summa lah. Berlalu masa lah. Atau dengan summa. Kemudian, maka dilihat orang, kemudian daripada demikian itu, yakni selepas mereka mimpi, tiap-tiap manusia mimpi, tengok perempuan tadi disiksa di dalam tidur mereka, lepas daripada tu, daripada tengok macam tu, ia dalam nikmat. Mereka nampak dia ni dapat nikmat pula dah. Sebelum ni duk mimpi perempuan tu kena siksa. Mulai lepas lalu masa ya. Tengok-tengok perempuan tadi yang kena siksa tadi, boleh nikmat pula dah. Kes kok mana ni? Kan? Selalu tengok kena siksa dalam mimpi. Lepas tu duduk lama mimpi-mimpi, tengok perempuan tadi, pakat mimpi belakang, kata perempuan tu dapat nikmat. Tu. Kemudian kata dia, maka dikata akan dia. Maka orang pun tanya, dikata orang akan dia ini kepada dia. Orang kata dekat dia, dekat itu perempuan. Apa sebab demikian itu? Sebab apa? Dulu mu kena siksa. Lepas tu lah ni kami tengok mu dapat nikmat pula. Apa sebab? Tanya tu, tanya dalam mimpi semua tu. Ni nak ambil sebagai targhib kita aja. Ni sebagai targhib untuk kita, untuk nak ba'is naik kita punya semangat. Untuk kita tiru dan buat supaya kita hadiahkan bacaan Quran, hadiahkan doa, zikir, sedekah dan sebagainya lah. Kita buat untuk si mati tadi. Ni tujuan awak cerita tu. Tu sebagai bukti doa-doa ni sampai kepada orang mati. Baik.
Maka dikatakan dia apa sebab yang demikian itu? Dulu mu kena siksa, lepas tu mu dapat nikmat. Kata perempuan tu. Nah, lalu dengan kami seorang laki-laki yang soleh lah. Maknanya seorang laki-laki soleh lalu kuk kubur kami ni. Tu perempuan tu jawab. Bila dia lalu kuk kubur, lalu gedik-gedik kat tepi kubur macam tu lah, lalu kat tepi kubur kan. Tu. Membaca ia akan Fatihah. Sambil-sambil lalu dia pun baca Fatihah. Dan selawat ia atas Nabi SAW. Dia baca Fatihah dan dia selawat atas Nabi. Tu. Lepas dia baca Fatihah dan dia selawat, dan dihadiahkan yang demikian itu bagi kami. Lelaki soleh tadi pun hadiah Fatihah tu dan selawat tu bagi kami. Hadiah kepada kami lah ahli kubur ni. Tu. Dan yakni padahal dan adalah di dalam makbarah ini 660 laki-laki. Duduk di kawasan kubur tu saja. Orang mati yang duduk dalam kubur tu. Padahal adalah di dalam makbarah, makna dalam kawasan kubur ni. Orang mati ni duduk di dalam kubur ni. Berapa banyak orang laki-laki? 660 laki-laki. Di dalam siksa, duk kena siksa. Padahal ahli kubur tu, hak laki-laki saja kena siksa, 660 orang kena siksa. Tu. Kena siksa, 660 orang. Maka diseru dengan katanya, tu. Nah, bila dia hadiah Fatihah tadi ni, dan dia hadiah selawat Nabi, kan? Padahal masa tu orang kena siksa tu. Bermulai bila dia hadiah saja Fatihah dan selawat Nabi, maka diseru. Maknanya Allah Ta'ala memerintah. Maka diseru dengan katanya, yakni dengan firmannya, firman Allah. Allah Ta'ala seru kepada malaikat, kata dekat malaikat, firman kepada malaikat. Nah, angkatkan kamu akan siksa atas mereka itu. Jangan siksa, berhenti. Kalau kita kata, berhentilah wahai semua. Jangan siksa lagi dah. Ahli-ahli kubur ni. 660 orang ni, laki-laki ni. Jangan duk siksa dah. Berhentilah. Tu. Pasal apa? Bila Allah Ta'ala firman macam tu, dengan katanya angkatkan, makna hilangkan kamu akan siksa atas mereka itu. Makna berhenti, jangan siksa. Tu pasal apa? Dengan berkat selawat laki-laki itu atas Nabi SAW. Itu dengan berkat selawat dan baca Fatihah seorang laki-laki tadi, lalu dia hadiah kepada ahli kubur yang duk kena siksa tu pun, dengan berkat selawat tu, maka besarnya selawat tadi, Allah Ta'ala selamatkan 660 orang ahli kubur yang kena siksa tadi. Tu. Ini nak selawat bid'ah. Kan? Tu. Selawat bid'ah lah, macam-macam lah. Mu tak mau selawat, sudah lah. Kan? Mu tu malah. Bukan rajin kalau lagu tu. Ini duk kata bid'ah kat orang. Ini dia tak mau selawat, dulu kata bid'ah, tak mau orang selawat macam yang dia. Habis dekat tu. Dan hikayat daripada Harsi bin Manhal. Nama seorang Haris bin Manhal lah. Kita baca Harsi. Dan hikayat pada Harsi bin Manhal, bahawasanya berkata ia, Harsi bin Manhal tu. Berkata ia, ziarah aku akan Jubanah sekali. Maknanya aku pergi ziarah, makna nama satu tempat kubur tu. Nama dia Jubanah. Pada satu kali. Tu pergi ziarah. Yakni Jubanah tadi ni akan kubur. Makna kubur lah. Nama tempat tu, kubur di situ nama dia Jubanah. Aku pergi ziarah di Jubanah. Maka ghalib atasku menuntut pada mihrab. Maka ghalib atasku mengantuk pada mihrab.
Maka ghalib yakni menang. Maka mengalahkan akan daku. Mana menang mengantuk. Nah, itu kata ghalabah. Mana menang. Maka telah memenang atasku oleh mengantuk. Nah, itu cara baca dia. Maka telah memenangkan atasku, ghalib makna bahasa Arab. Maksudnya menang. Maknanya mari mengantuk. Maksud dia menang mengantuk, kalah dia. Bila menang mengantuk, dia lena. Ngerti? Maka ghalib atasku, menanglah atasku oleh mengantuk. Di mana aku mengantuk tu? Pada mihrab. Dia ada satu sudut. Di kawasan kubur tu, ada macam tempat, macam kita kata, macam tempat macam masjid lah. Satu sudut di situ. Mihrab tu, aku pun mengantuk. Tu. Aku pun tidur. Bila mengantuk, maka tidur aku. Aku pun tidur. Dan adalah padanya, pada mihrab tadi ni kubur. Tu. Padahal, di mihrab tu ada satu kubur di situ. Tu. Maka aku dengar suara pukul daripada besi. Aku dengar tukak tu, tukak besi. Duk katok, bunyi keleping macam mana. Besi kita katok bunyi lagu mana. Kan? Tu. Bunyi ting, ting, ting. Lagu tu kan? Duk katok dengan besi. Dipukul dengan dia. Nah, tu. Dengan besi tadi tu. Akan empunya kubur itu. Mana orang duk dalam kubur tu, duk kena katok dengan tongkat besi. Tu. Orang duduk dalam kubur tu kena katok, kena godan dengan tongkat besi. Tahu godan? Godan. Katok. Rotan. Bukan rotan, ni katok. Nanti. Baik. Kena godan. Baik. Dan pada tengkoknya, padahal pada tengkoknya, tengkok empunya kubur tadi tu, orang duduk dalam kubur tu. Pada tengkoknya rantai. Rantai. Duk belik dengan rantai. Di tekok dia tu kena belik dengan rantai. Tu. Dan ia hitam mukanya, kelabu dua matanya. Bila duk belik dengan rantai, muka orang tu hitam. Ahli kubur tu, hitam muka dia. Kena belik dengan rantai tadi. Mata naik kelabu. Dan berkata ia, orang kubur tu lah. Empunya kubur tu. Orang duduk dalam kubur tu. Dalam mimpi ni. Dia kata dalam mimpi kepada Harsi anak Manhal tadi ni. Hai kebinasaanku. Dia kata. Alangkah binasanya aku. Tu. Musnahlah aku. Kan? Hancurlah aku. Macam tu lah. Tu. Hai kebinasaan aku. Barang yang turun dengan daku siksa. Maknanya, binasalah aku, siksa ni turun ke atas aku. Mana azab Allah ditimpakan ke atas aku. Itu kata dia. Jikalau melihat akan daku oleh dunia, oleh ahli dunia, kalaulah ahli dunia tengok aku, cara aku kena siksa ni. Kalau ahli dunia tengok aku ni, cara aku kena siksa, kena rotan dengan tongkat besi, kena godam, kena katok dengan tongkat besi. Buh rantai ditekok lagi. Kan? Tu. Kalaulah ahli dunia tengok aku kena siksa macam ni, nescaya tiada mereka itu mengerjakan maksiat. Tak buat dah maksiat. Kecil pun tak buat. Apatah lagi besar. Maksiat kecil pun tak buat dah. Besar sama telah. Tu ahli dunia. Maksiat kecil pun tak buat. Maksiat besar tentulah akan tinggal lah. Ni maksiat kecil. Kadang-kadang orang, tak apa, mana maksiat kecil ya, kan? Tak apa maksiat kecil ya, kan? Maksiat besar, dosa besar ya. Tak mau buat dah. Dosa kecil tak apa. Ada tak apa lagi. Ni kalaulah ahli dunia tengok cara seorang lelaki tu kena siksa, ahli dunia ni takkan buat dosa kecil. Dosa kecil pun takkan buat. Pada tahap tu, dahsyat tak dahsyat, ngeri tak ngerinya kena siksa tu. Kengerian yang kalau kita tengok betapa ngerinya akan memberi keinsafan kepada ahli dunia. Tu. Baik.
Kemudian kata dia, nah, dituntut demi Allah akan daku dengan segala, nah, dengan sekali aku mengambil lazat-lazat, maka membinasakan daku. Dan dengan kesalahan, maka membakar akan daku. Maka tiadakah seorang yang mengkhabarkan ahliku dengan pekerjaan aku. Kata dia, dituntut. Tu maksiat yang dicari. Maksiat tu tak ada seorang pun nak pergi cari maksiat tadi, tak ada dah. Kalau ahli dunia tengok. Demi Allah. Tu. Nah, dengan segala demi Allah. Tu. Akan daku dengan sekali aku mengambil lazat-lazat, maka membinasakan daku. Tu. Mana aku ni ambil kelazatan sekali ya. Mana buat kelazatan, buat benda-benda tu sekali ya. Mana tak kira lah ambil kelazatan sekali ya. Ni taran ni punya kena siksa ni. Kelazatan mengikut nafsu lah. Ikut benda yang dikehendaki oleh nafsu, aku buat sampai tahap ni aku kena siksa. Tu. Kalaulah ahli dunia tengok sampai tahap ni, nah, siksa tadi tu pula, nah, yang maka membinasakan daku. Bila aku buat benda yang menyebabkan aku kena siksa ni, nah, ikut kemahuan nafsu, lalu aku kena siksa. Nah, baik. Dan dengan kesalahan, tu. Dan dengan kesalahan, mana dengan benda hak salah, benda lazat dan dengan benda salah. Lazat tadi tu ikut nafsu, buat pula, lepas tu buat benda salah lagi. Nah, maka membakar akan daku. Maka dengan sebab itulah aku ni kena bakar. Kena bakar, kena bakar dalam api. Maka tiadakah seorang yang mengkhabarkan ahliku dengan pekerjaanku. Tak adakah siapa boleh tolong cerita sampaikan kepada keluarga aku dengan keadaan aku ni, yang aku duduk dalam keadaan kena siksa ni. Tu. Pasal aku buat benda hak jenis ikut nafsu ni, hak lazat tu sekali ya. Lepas tu aku buatlah benda-benda salah. Ni sampai taran ni punya langsung kena siksa ni. Kan? Baik. Kata Haris, maka jagaku terkejut lagi takut. Tengah-tengah aku duduk tidur tu, mimpi tu aku terkejut. Tengah duduk tidur selak mimpi tadi, terkejut. Jaga tu terkejut. Rasa takut mimpi lagu tu. Tu. Dan aku tanyakan ahlinya. Lalu Haris tadi pun pergi kepada kampung dia. Pergi cari orang ahli keluarga dia lah. Pergi cari waris-waris dia. Maka aku dapat baginya 3 anak perempuan. Jadi Haris tadi pun jumpa 3 orang anak perempuan bagi lelaki tadi ni. Maka aku khabarkan mereka itu dengan kelakuan bapaknya. Aku pun ceritalah. Aku tidur, aku mimpi dengan bapak kamu, aku tengok bapak kamu kena siksa sebab begian-begian. Tu. Lepas tu apa mereka buat? Tu. Dan kata dia lagi, dengan kelakuan bapaknya, dan aku khabarkan dengan demikian itu segala sahabatnya. Aku cerita ke 3 orang anak perempuan dia. Lepas tu aku cerita kepada kawan-kawan dia, kawan-kawan ayah dia, aku cerita habis. Mau tak tolong kau kawan umur duduk dalam kubur. Aku mimpi begian-begian. Dia kawan baik hampa. Kan? Cerita. Kemudian bila macam tu, maka datang mereka itu kepada kuburnya. Jadi anak kawan tu dan sahabat-sahabat dia tadi ni, ahli keluarga dia pun mari kepada kubur dia. Mari kepada kubur dia lah. Tu. Dan menangis mereka itu, mereka pun berasa sedih lah. Bukan mari duk teriak tu tak dia, tu haram, dosa. Duduk meratak atas kubur tak boleh. Nanti mana berasa sedih lah. Berasa sedih tengok kan. Bila macam tu, dan memohon mereka itu akan Allah Ta'ala bahawa mengampunkan baginya. Tu. Lalu mereka pun buatlah. Baca Quran, buat tahlil, hadiah kepada dia. Lepas tu berdoa, minta Allah Ta'ala ampun dosa dia. Kan? Tu. Wa abdilhu khairan min darihi. Minta Allah Ta'ala gantikan
yang terlebih baik daripada kampung dunia dia lagi tu. Ni kampung dunia ni, sebab tu kita minta Allah Ta'ala gantikan. Wa abdilhu, dan engkau gantikan akan si mati ni orang mati ni, khairan, terlebih baik min darihi, daripada kampungnya. Maknanya duduk dalam kubur tu, duduk di kampung akhirat tu, terlebih baik lagi. Minta Allah Ta'ala ganti pada kampung dunia. Kan? Doa tadi. Baik. Bila macam tu, maka tak kalau adalah kemudian daripada berapa hari, lepas tu berlalu masa berapa hari, kata dia, tidur aku pada sisi kuburnya. Aku pergi tidur di tepi kubur dia. Tu. Maka aku lihat akan dia kelakuan yang sangat elok. Aku tengok dia sangat elok. Pakaian dia pun pakaian indah-indah, mahal-mahal lah. Tu. Aku tengok dia ni kelakuan yang sangat elok. Tu dah berubah dah. Dan di atas kepala mahkota. Mahkota makna mahkota. Ada di atas kepala tu mahkota. Tu maknanya mahkota ni kah? Maknanya satu pertabalan lah yang dilantik kepada dia. Maknanya Allah Ta'ala beri dia tu ditabalkan menjadi orang yang hebat. Tu. Diberi pakai mahkota. Tu. Baik. Yang menyambar-nyambar dengan cahaya akan mata. Mana bersinar-sinar. Menyambar-nyambar, mana bersinar-sinar. Mahkota yang mergelak. Menyambar-nyambar. Maknanya mergelak lah. Tengok pun tu dia hebat lah. Pakai mahkota tu dalam kubur. Dia nampak ni mimpi-mimpi. Dan pada dua kakinya dua kaus. Yakni dua kasut daripada emas. Diberi pakai kasut emas. Tu. Nah, dunia ni pakai kasut getah lah. Tu pun berjalan. Belagak dah. Atas dunia ni pakai tapak kasut kita getah ya. Kan? Tidak pun kayu getah. Tu pun berjalan tu dia kan. Tu sepak habis anak-anak ayam nak kot tepi. Kuih dengan kaki. Sombong dah. Ni diberi pakai kasut emas. Hebat tak hebat? Tu. Dan berkata ia bagiku, jazakallahu khairah. Jazakallahu khairah. Tu. Mudah-mudahan membalasi akan dikau oleh Allah akan kebaikan. Jadi dia berdoa. Orang hak dalam kubur tadi tu berdoa kepada Haris. Jazakallah. Tu jumlah doa tu. Mudah-mudahan membalas akan dikau oleh Allah khairah, akan kebaikan. Tu dia doa. Yang engkau beritahu dengan anakku. Pasal mu beritahu ke anakku. Dan sahabatku, hingga meminta ampun mereka itu bagiku, dan mendoa mereka itu bagiku. Tu. Kemudian kata Syekh Abdul Haq Sya'rani, dan hikayat pada yang demikian itu banyak lagi masyhur. Banyak orang cerita ni banyak lah. Kata Syekh Abdul Haq Sya'rani. Hikayat macam ni, cerita macam ni banyak. Kalau nak ambil, tauladan, nak ambil buat panduan, bolehlah banyak. Bukan cerita yang gharib dah. Bukan cerita yang pelik-pelik dah. Mana banyak cerita ni datang daripada para awliya illah, orang-orang soleh. Maka Allah Ta'ala tunjuk kepada mereka. Tu. Tapi kalau jenis tak percaya, nak buat guna. Kan? Masa nak cerita apa? Mimpi buat cerita apa ni? Sedap dia. Kata mimpi, bukan macam mimpi mu tu. Mu tu mimpi boleh lah, belaga lemu. Ngerti? Jatuh terbang. Kan? Lemah lain boleh lah. Ni mimpi para awliya illah. Mimpi yang nyata. Sebab tu Nabi kata, ittaqu firasatal mu'min. Tu. Takutlah kamu akan firasat orang mukmin. Firasat, maknanya mimpi ni satu firasat daripada Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada orang-orang soleh, para awliya illah di antaranya. Mimpi tadi itu benar. Tu. Mimpi yang betul. Pasal apa? Fa innahu ru'yatullah. Sungguhnya itu adalah
pemberi lihat daripada Allah. Bukan mereka lihat dengan diri mereka. Mana Allah Ta'ala yang memperlihatkan kepada mereka. Allah Ta'ala bagi lihat. Bukan mereka yang tengok sendiri dah. Apa mereka nampak tu adalah pemberian, penglihatan daripada Allah yang mereka boleh tengok. Sebab tu, jangan duk buat olok-olok main. Puak-puak tu dia olok-olok mainnya kalau cerita macam ni. Baik, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, wallahu alam walhamdulillah rabbil alamin. Jadi mudah-mudahan kita dapat beramal dan kita dapat melaksanakan, buatlah untuk si mati, orang mati di kalangan ahli keluarga kita, adik-beradik kita. Mudah-mudahan mereka selamat di sana. Bila mereka selamat, mereka seronok. Mereka pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah anak cucuku. Ya Allah, selamatkanlah anakku. Jadi mudah-mudahan dengan berkat doa ayah, cucu, tok wan kita, tok yang kita, yang ada di sana, kita sampaikan pahala kepada mereka. Mudah-mudahan mereka berdoa kepada Allah, selamatnya kita daripada neraka azab Allah. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita akan sambungkan datang. Adapun hadis yang didatangkan, dibacakan tak kalah hantarkan mayat daripada kubur itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu fi sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allah fakihna fi din alna bi ta'wil. Allahumma ja'alna minal qaumin najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma salimna fid dunya wal akhirah fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.